Di kalangan manusia ni 3 orang pernah tengok syurga. Yang pertama tuan-tuan, Nabi Adam AS. Nabi Adam bukan sekadar tengok syurga, pernah hidup seketika dalam syurga tuan-tuan. Sebab itu ulama kata masa Nabi Adam jatuh ke dunia, berapa lama Nabi Adam tak lalu nak makan. Busuk dunia ni, kotor, busuk kan, tak cantik, tak indah. Dan harga dunia ni sangat-sangat rendah jika dibandingkan dengan syurga. Sebab apa? Seketul batu dalam syurga lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Macam mana nak kata dunia ni elok? Tapi kerana kita tak reti, kita tak faham tuan-tuan, Allah dan Rasul yang faham. Ulama kata kita ni macam budak kecil, mak bagi seketui emas ni, dak kita nak duk nak gula-gula juga. Kita nak gula-gula, kita nampak yang manis tu. Padahal dalam kalau kita ambil seketui emas tu, kita boleh beli kilang gula-gula. Supaya kita lah ni lah Allah Ta'ala suruh kita ni ambil agama, amal agama, korban untuk agama, taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Di sebalik itu kamu dalam syurga nanti nak minum apa? Nak minum arak, aku bagi minum arak. Nak apa lagi? Seronok dalam syurga ni. Masya Allah. Nabi Adam dah pernah tengok syurga. Mai ke dunia tak boleh buat apa dah. Dulu dalam syurga niat saja boleh dapat. Sekarang ni niat saja tak dapat. Mula-mula Nabi Adam turun daripada syurga ke dunia tu, bayangkanlah kita hari ni, anak kita kalau dulu kita zaman kita susah, boleh juga tidur tak ada aircon tuan-tuan. Zaman kita susah dulu, kita semua alhamdulillah jadi senang, mengalami susah dulu. Tapi anak-anak kita lah ni, bayangkan kan, tak ada aircon sekejap je dah tak boleh tidur dah tuan-tuan sepanjang malam. Nabi Adam ni bukan setara aircon, dalam syurga turun ke dunia. Sebelum ni niat saja boleh makan. Ini nak buah, nak makan buah kena tanam dulu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru tumbuh. Masya Allah, baru dapat makan. Itu pun belum tentu elok tuan-tuan. Ada masa kena makan dengan ulat, nak dapat buah pun kena berkelahi dulu dengan semut kan, dengan kerengga, baru dapat makan buah. Inilah dunia tuan-tuan yang kita duk sayang sangat ni. Allah Ta'ala tak redha dunia ni untuk kita. Allah redha akhirat untuk orang beriman. Sebab itu bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk dalam bilik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tengok dalam bilik Nabi, rumah Nabi tak ada perabot apa. Sayyidina Umar menangis tengok di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesan-kesantika. Masya Allah, Sayyidina Umar menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur. Ma yubkika ya Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Dia kata, aku menangis kenapa aku teringat Tuan orang yang paling mulia dalam dunia, orang yang paling dekat dengan Allah, tapi rumah Tuan tak ada perabot, rumah Tuan tak ada apa-apa. Sedangkan Raja Rom, Raja Farsi yang sikit pun tak pernah beriman dengan Allah, tak percaya kepada Allah, bahkan tak mengaku Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka hidup dalam senang lena. Nabi SAW senyum dekat Umar. Ama tarda ya Umar, nampaknya kamu masih belum redha ya Umar. Kamu masih belum redha bahawasanya ayyakuna lahumud dunya, Allah nak bagi dunia yang hina ini, yang tak ada apa-apa ni kepada orang bukan Islam. Walanal akhirah, Allah nak bagi syurga dekat kita. Masya Allah. Orang yang kedua yang tengok syurga tuan-tuan, Nabi Idris alaihissalam. Dia sibuk ibadat di dunia ni, sibuk korban untuk agama. Masya Allah, Nabi Idris ni banyak hebat ibadat dia, sampai Allah terlalu redha dengan ibadat dia. Wahai malaikat, jemputlah dia sat, ikramlah dia. Dia dah banyak orang kata beribadat pada aku. Hari ni kita ambil dia bagi bercuti sekejap, pergi bercuti tengok syurga Allah Subhanahu wa taala. Pergi tengok syurga tuan-tuan. Nabi Idris tak mau turun balik dah ke dunia tuan-tuan. Masya Allah, ikutlah kat dunia, ada kerja apa ke, lembu ke bau ke, ada kambing ke, ada apa tu, itu tak mau lagi dah. Ini syurga ni yang kita duk dapat ni. Orang ketiga yang pernah tengok syurga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah Ta'ala tunjuk sikit saja syurga ni dekat kita pun dah tuan-tuan, habis dah kita tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, lau anna nisa'an min ahlil jannati, seandainya mana-mana bidadari daripada bidadari syurga itu, ittala'at ala wajhil ardi,
menjengukkan wajah mereka sedikit seketika ke muka bumi ni. Tuan-tuan tengah duduk sibuk ibadat ni, tiba-tiba bidadari kita semua jenguk wajah dia masing-masing dekat dunia ni. La adaat ma bainas samai wal ard. Cahaya di wajah bidadari itu akan menerangi 7 petala langit dan bumi. Masya Allah, malap cahaya matahari. Ini keindahan yang Allah sedang siapkan untuk kita di dalam syurga. Tapi hati kita ni duduk degil, tuan-tuan, kan? Tak nak menerima takdir ketentuan Allah Ta'ala. Allah suruh kita berpuasa sekejap dekat dunia ni. Sebab itu kalau orang tanya apa hikmah Allah suruh kita puasa, lepas tu Allah suruh kita raya pula sehari, sebenarnya itulah falsafah kehidupan kita. Allah nak kata hampa sabar sekejap je, tak lama, sampai mati je hampa sabar, taat perintah aku, ikut sunnah Nabi aku, amalkan agama, korban untuk agama, buat apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, dan pastikan Allah redha dengan kita sebelum kita mati. Lepas kita mati, Allah jamu kita dalam syurga, tuan-tuan, selama-lamanya. Allah Ta'ala akan jamu kita selama-lamanya. Tapi hari ini hati kita degil, tak nak terima tawaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duk degil juga. Sedangkan Allah dan Rasul nak kebaikan pada kita. Kita ni macam budak kecil, tak faham apa-apa. Kita duk nampak gula-gula yang sikit ni. Kita tak nampak seandainya kita ambil agama ni, kita korban untuk agama ni, tuan-tuan, Masya Allah, kita akan dapat apa saja. Allah dah sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam syurga, apa saja syahwat kamu nak. Kita ni manusia, apa syahwat kita? Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa, nak perempuan. Dekat dunia paling tinggi pun boleh nikah 4. Itu pun kalau tak berperang dengan isteri kita, kan? Kalau tidak perang dunia pertama, kedua, ketiga, tuan-tuan, kan? Seminggu tak boleh balik rumah. Itu nak dapat tambah seorang pun susah. Dalam syurga Allah Ta'ala bagi kita 72 bidadari, cantik secantik-cantiknya, seindah-indahnya. Ini tawaran daripada Allah Ta'ala kalau kita taat kepada dia, ambil agama. Maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, ini tawaran-tawaran Allah Ta'ala kepada kita. Dekat dunia, wal banin, kita nak anak. Allah Ta'ala kalau dekat dunia ni nikmat ni anak, tapi dalam syurga Allah tak bagi kita anak. Sebab dalam syurga nanti sibuk nak jaga anak, ganggu. Banyak jadi apa orang kata, terganggu kerja kita, keseronokan kita. Anak kita dia ada syurga dia, kita ada syurga kita. Wal qanatiril muqantara, ada gedung-gedung harta. Wal khailil musawwamah, kenderaan yang cukup dengan dia punya persiapan dia. Hari ni kita duduk rebut-rebut ni, kereta Lamborghini, kereta Porsche, kereta apa-apa. Kadang-kadang saya try juga naik kereta-kereta mahal-mahal ni, tuan-tuan, tak sedap apa pun. Suspension ni pun keras. Jadi saya kata tak apalah, kita tunggu syurga punya lah. Sebab apa? Kenderaan kita dalam syurga, Nabi Habak kata, seekor kuda yang diperbuat daripada permata delima yang berwarna merah, sayapnya daripada emas. Itulah kenderaan ahli syurga nanti, masya-Allah. Yang jangan kata harga kuda, casing tempat letak cemeti kuda itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu harganya lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Lama wudi'u qadam ahadikum fil jannah. Kita dekat dunia duk nak rebut, nak beli tanah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, tanah syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, yang mana keluasan syurga itu dalam Al-Quran Allah sebut, arduhas samawati wal ard, seluas 7 petala langit dan bumi ni. Harga nilai hartanah dalam syurga itu, lama wudi'u qadam ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat keluasan tanah setempat pijak kaki kamu, sebesar tapak kaki kamu itu, esok dalam syurga, ahli syurga, dia ada tempat letak kaki dia, tuan-tuan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Sebab itu, tuan-tuan, Allah dan Rasul ni bagi tawaran kepada kita ni, tawaran yang mahal. Dan Allah Ta'ala suruh kita ni sebelum mati dia usah. Untuk itu, tuan-tuan, syaratnya kena amalkan agama.